STEM Roll a Dice. Tadi kita meninjau tentang permainan berasaskan STEM dan teknologi AR yang pertama di Malaysia, dan sebenarnya itu ia dihasilkan oleh pensyarah UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi apa-apa berkenaan dengan itu anda boleh cari di website ataupun portal UPSI sendiri. Jadi sekarang kita dah masuk ke segmen ataupun slot yang kedua berkenaan dengan kognitif dan minat penentu pengajian dan kerjaya. Kenapa? Seringkali kita mendengar tentang mahasiswa yang tertekan oleh kerana tersalah pilih bidang atau bidang yang sedang dipelajari itu bukan menjadi bidang pilihan. Bagaimanapun untuk menyemai rasa minat itu sendiri dan juga untuk kita menerima jurusan yang bukan mengikut kehendak kita, apakah langkah-langkahnya dan apakah yang kita yakin cara-caranya, dan pastinya untuk kita bercakap berkenaan dengan itu kita bersama dengan Nur Akmal Shazana Faiz, pelajar tahun 2 Sains Aktuari Universiti Melaya. Assalamualaikum Shazana. Terima kasih Chairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya menjadi tetamu Lensa IPT pada malam ini. Okey, baiklah. Menjawab soalan Chairul tadi, bilakah saya mula minat melukis, betul kan? Okey, saya mula minat melukis sejak kecil lagi sebenarnya. Tapi sejak PKP ini disebabkan banyak masa terluang di rumah, saya mula aktif balik dalam seni. Dan saya macam rasa seni ini membawakan ketenangan kepada saya. Saya rasa saya find comfort dalam seni. Dan pada masa itu saya mula untuk explore lagi seni, explore lagi ilmu-ilmu seni, dan dari situlah saya mula minat seni. Dan selepas beberapa bulan barulah saya memberanikan diri untuk expose hasil-hasil seni saya di sosial media. Maksudnya kalau mula minat melukis ni waktu sekolah? Daripada kecil lagi. Daripada kecil? Jadi maksudnya... Tapi semula saya mula aktif after PKP ni lah. Okey. Maksudnya tak ada buat apa di rumah, melukis. Ya. Okey. Jadi ini antara lukisan, kalau anda boleh lihat di depan saya ada satu lukisan dan di sini pun ada satu lukisan. Kalau kita lihat kembali, ini Shazana, ini sebenarnya apa? Ini adalah laut dan sunset. Apa waktu Shazana lukis ini, apa yang Shazana bayangkan ataupun apa yang saya seorang yang sangat minat sunset dan why not kita jadikan pemandangan dalam canvas, sebab saya suka tengok kan. Okey, baik. Sebab kalau kita lihatkan di sini, lukisan tu ibaratnya orang yang dah belajar melukis ni lama, yang maksud khusus melukis. Tapi kenapa sains aktuari yang menjadi pilihan Shazana? Sebenarnya saya memilih sains aktuari kerana saya juga mempunyai minat dalam kos ini. Dan bagi saya, kita sebagai remaja tidak perlu melimitkan ataupun melimitkan keminatan dan kebolehan kita terhadap satu perkara saja. Why not kita try benda lain juga? Dan dalam memilih jurusan ini, saya melihat dalam pelbagai aspek juga sebenarnya, bukan minat semata-mata. Jadi antaranya adalah potensi atau kemampuan diri, seterusnya peluang pekerjaan dan pendapat daripada orang terdekat. Untuk peluang pekerjaan, of course lah kita kena buat research dulu pasal jurusan yang kita nak pilih. And untuk sains aktuari ni, saya bila buat research, saya dapat tahulah yang sains aktuari ni sangat high demand dan menjangka naik 24% dalam masa 10 tahun lagi. Seterusnya, kemampuan ataupun potensi diri. Of course lah kita kena tahu dulu kemampuan kita. Kena tahu boleh tak kita nak sambung jurusan ini dan konsisten belajar. Dan akhir sekali pendapat daripada orang terdekat. Contohnya ibu bapa saya. Kerana kita juga perlu tanyalah pendapat daripada orang terdekat. Macam mana mereka pandang kita kan daripada kanta mata orang lain. Dan memang mak saya dan ayah saya setujulah dengan jurusan yang saya pilih. So kalau kita ikutkan, sains aktuari ini bukan satu bidang yang senang. Sains aktuari ini satu bidang yang susah. Katanya matematik memang kena kuat. Jadi matematik dan juga seni, dua benda yang lain kan? Two different things. Jadi macam mana betul-betul tekad waktu tu untuk Shazana betul-betul yakin sains aktuari ini Shazana boleh bawa sampailah ke penghujung degree nanti? Kerana saya rasa saya memang minat matematik daripada sekolah lagi. Memang itu adalah favourite subjek saya. Dan selepas saya tahu pasal kos ini, saya sangat teruja.
why not kita ambil, why not kita try course ni, and bila saya buat research memang banyaklah subjek-subjek yang saya minat dalam jurusan ini. Jadi kalau dalam bidang seni, siapa yang jadi idola Syazana? Okey, idola saya adalah kakak saya sendiri. Oh, kakak. Kakak saya memang mempunyai ilmu seni yang jauh lebih banyak daripada saya. Dan juga dia mengambil jurusan yang lain di universiti. Seperti saya juga. Dia ambil degree dalam nutrisi makanan. Okey. Dan memang sejak kecil lagi dia telah memberi banyak inspirasi kepada saya. Saya tengok dia melukis. And bukan itu saja, tapi dia juga membuat saya income yang banyaklah dalam hasil-hasil seni dia. Oh, jadi maksudnya adik dan kakak berkongsi minat yang sama tapi dua-dua belajar benda yang lain. Ya, betul. Mungkin lepas ni kita boleh panggil kakak Syazana. Boleh. Encik Ehsan. Jadi kalau kita ikutkan lukisan ini bukan lukisan yang biasa-biasa. Jadi adakah nak dijual lukisan-lukisan lepas ni? Kalau ada orang nak beli, why not kita jual kan? Okey. Jadi saya nak beli kan? Saya nak beli. Saya bawa balik lepas ni dua ni. Jadi kalau ikutkan macam mana? Mula-mula sebab kalau ikutkan tengok kakak dulu. Lepas tu kakak ajar ke ataupun tak, saya memang daripada kecil memang tak tahulah, kita orang suka melukis, and then lama-lama mula macam konsisten untuk belajar lagi ilmu baru tentang seni. Okey, baik. Jadi kakak ambil masa berapa lama untuk mahir dalam bidang seni? Saya pun tak perasan sebenarnya sebab dia natural tau. Dia memang melukis, konsisten. Makin lama lukisan makin baiklah. Biasalah tu, macam kita perlukan masa kan untuk memperbaiki balik hasil-hasil seni kita. Selain kakak dan juga Syazana, ada tak family lain yang minat dalam bidang lukisan atau pemahir dalam bidang lukisan? Makcik ke? Ada. Mak saya pun sebenarnya minat juga dalam lukisan, tapi dia tak konsisten lah macam saya dengan kakak saya. Okey. Jadi mak pun ada perniagaan berkenaan dengan itu? Tak ada. Kalau kita ikutkan, ini satu perkara yang unik sebab kalau kita ikutkan bidang yang lain tapi belajar yang lain. Sebab bagi saya bidang matematik adalah bidang yang boleh memecahkan otak lah kalau saya. Tapi bidang lukisan ini satu bidang yang agak unik, memerlukan kelembutan, memerlukan ketenangan, tak macam belajar matematik. Jadi setiap lukisan ni pun nampak berbeza. Jadi macam mana Syazana dapat ilham dalam setiap lukisan tu? Okey, ilham atau inspirasi lah kan maksudnya. Okey. Dia berubah-ubah tau. Setiap kali saya melukis, inspirasi saya berbeza-beza dan berubah-ubah. Kadang-kadang bila saya melihat pemandangan yang cantik, wow, why not kita try lukisan tu? Dan kadang-kadang saya mengikut emosi saya. Oh, itu bahaya. Dan juga kadang-kadang saya suka juga tengok, melihat hasil-hasil seni daripada pelukis-pelukis yang lain. Dan daripada situlah saya dapat ilham melukis. Selain daripada kakak, siapa yang menjadi idola pelukis luar? Yang tu umumlah, ramai sebenarnya. Saya tengok hasil-hasil seni orang. Okay, banyak lagi kita nak bertanyakan kepada Syazana berkenaan dengan kognitif dan minat, penentu pengajian dan kerjaya. Tapi kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.